Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajar semua bagaimana cara kita nak membuat assignment kita ataupun artikel kita menggunakan Microsoft Office dan kita cite via EndNote Library. Sebelum ini saya dah ajar bagaimana cara untuk kita nak install EndNote. Kemudian yang kedua, bagaimana kita nak masukkan bahan ke dalam EndNote kita, dan kali ini saya akan mengajar macam mana kita menggunakan Microsoft Office kita untuk kita citekan via EndNote yang kita dah masukkan semua bahan-bahan rujukan kita ke dalam EndNote itu tadi. Microsoft Office kita ataupun tempat platform kita menulis, pastikan terlebih dulu kita menggunakan Microsoft Office yang original. Kalau di UiTM untuk para pelajar atau mahasiswa akan dibekalkan Microsoft Office 365 secara percuma. Okey, itu yang pertama yang kena kita ikut. Yang kedua, pastikan EndNote X9 kita berada dekat dalam Microsoft Office kita. Ia berada di posisi bahagian kanan sekali. Pertama, pastikan Microsoft Office kita dibuka. Pertama, Word kita, ya, itu penting. Yang kedua, EndNote kita juga mesti ada available, dibuka supaya senang kita nak rujuk nanti. Okey, yang penting sekali, macam mana kita nak menulis konteks penulisan akademik. Biasanya kalau dalam assignment ataupun kertas kerja dalam bahasa Melayu, pertama sekali kita akan ada pendahuluan, kemudian ada konteks perbincangan ataupun discussion, kemudian yang ketiga ada penutup ataupun lebih dikenali dengan kesimpulan, dan last sekali iaitu rujukan. Untuk pendahuluan, biasanya kita tidak ada menggunakan citation, dan juga penutup kita tidak ada citation. Yang biasa lazim kita guna untuk citation adalah di bahagian perbincangan. Okey, biasanya kita mulai konteks penulisan kita dengan merujuk ataupun perkataan menurut. Okey, contohnya menurut. Okey, untuk makluman bahawa citation boleh kita bagikan kepada dua, iaitu kutipan ataupun citation secara langsung ataupun tidak langsung. Kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Apa yang membezakan keduanya? Biasanya kutipan langsung ini biasanya kita akan direct ambil sebiji apa yang ada pada khususnya kepada dalil dan juga pengertian. Itu saja untuk kutipan secara langsung. Manakala kutipan tidak langsung, kita mengambil iaitu hanya selain daripada dalil dan pengertian. Maknanya kita konteks di sini iaitu kita mengambil istilahnya kita bercakap tentang selain daripada dalil dan pengertian. Maknanya kita kutip iaitu secara hanya untuk mengambil idea daripada buku ataupun jurnal yang kita ambil. Okey, contoh. Sekarang ini kita nak bagi contoh iaitu ambil kutipan langsung. Biasanya kita kutipan langsung kita merujuk kepada kamus yang kita rujuk ataupun buku-buku yang merujuk kepada contohnya ensiklopedia, dalil dan sebagainya. Okey, contoh. Kalau kita nak ambil kutipan secara langsung, maka pertama sekali kita klik EndNote X9 ini, pastikan keluar paparan ini. Okey, kemudian keluar insert citation ni dan kita klik insert citation ini. Okey. Selepas itu kita klik lagi insert citation. Kemudian keluarlah list ataupun kalau kita tidak keluar list, maka find dekat sini kita rujuk pada bahan rujukan yang kita buat. Contohnya kita ambil pengertian tentang tamadun, contoh sebagai contoh. Kita ambil daripada pandangan Mujahid. Okey, Mujahid di sini telah ada nama Mujahid kat sini, kita klik kat sini. Okey. Find. Okey, contoh saya ulang sekali lagi, kita type Mujahid dekat sini. Okey, find. Maka
akan muncul nama Mujahid di situ, dan kita klik insert, dia akan muncul di dalam kita punya kita punya artikel kita. Kalau kita highlightkan dekat sini, yang Mujahid yang ini adalah untuk rujukan ataupun citation kita, manakala yang bawah ini merupakan rujukan kita. Mana kata lain, kita tak perlu lagi menaip rujukan kita, dia akan auto masuk ke dalam kita punya artikel. Okey, menurut Mujahid, contohnya menurut Mujahid, maksud tamadun adalah seperti berikut. Pastikan kita letak tanda noktah bertindih. Kemudian kita mesti buat iaitu dalam konteks ini kita kena buat tanda kutip, iaitu contohnya tamadun ialah okey. Kemudian setelah kita ambil secara langsung maksud tersebut, maka kita kena tutupkan dia, okay, dengan cara tanda kutip penutup. Kemudian selanjutnya yang kedua iaitu kutipan secara tidak langsung. Kutipan secara tidak langsung. Kutipan tidak langsung bermaksud kita hanya ambil idea daripada buku ataupun rujukan yang kita ambil, kemudian bahasa kita sendiri. Okey. Contoh, merujuk apa? Contoh, kita klik semula insert citation dekat sini. Insert citation, contohnya kita ambil salah seorang penulis yang namanya Ahmad, contohnya. Kita klik kat sini Ahmad. Okey. Maka klik find, dia akan keluar nama Ahmad dekat sini. Atas ni ada. Kemudian kita klik insert. Okey, dia akan auto masuk kat sini. Tengok, saya highlightkan. Nama Ahmad ini untuk rujukan kepada kutipan kita. Manakala di bawah ini adalah rujukan dia. Okey, merujuk Ahmad. Contoh, merujuk Ahmad menyatakan bahawa tamadun ialah hal yang bercakap tentang aktiviti manusia, sebagai contoh, yang merangkup persoalan kehidupan. Okey, bila kita tutup kat sini, ingat bahawa ini bukan bahasa Ahmad, tetapi ia merupakan bahasa kita. Kita cuma hanya ambil idea daripada Ahmad saja, tetapi bahasa kita sendiri. Okey, ini seberingkas berkaitan tentang bagaimana kita nak masukkan rujukan kita via EndNote ke dalam kita punya artikel. Yang lebih bagusnya di sini iaitu penulisan kita dia tidak susah sangat. Kenapa saya katakan tidak susah sangat? Kerana apa? Kutipan kita dia bantu secara automatik. Contoh nama Ahmad dekat sini dan Mujahid dekat sini. Tengok. Kemudian yang kedua, rujukan yang kita buat iaitu dia direct dalam kita punya artikel yang kita buat ini. Jadi kita tak payah nak type semula apa yang ni. Kemudian sebagai contohnya untuk tambahan, info tambahan, kalau sekiranya ada dua pandangan dalam satu idea, dalam dua pandangan dalam satu idea, maksudnya idea yang sama oleh dua orang penulis. Okey, senang saja, kita letak cursor kita dekat sini, kemudian kita klik dekat sini semula, insert citation. Contohnya ada pandangan Suwarjo, kita type Suwarjo, contoh. Dia sama pandangan dengan Ahmad macam contoh tadi. Okay. Kita find. Okey, Sujarwo. Okey, kita klik find, dia akan muncul nama kat sini. Okey, kita klik saja, dia akan muncul. Tengok kat sini ada nama Sujarwo 2014. Dekat bawah ini penulis ataupun rujukan kita. Ini kelebihan ketika mana kita menggunakan EndNote dalam penulisan kita.